Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Malaysia kekal sebagai destinasi pilihan dan terbaik untuk membuat pelaburan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata negara ini kekal terbuka dan menjamin peluang pelaburan yang progresif bagi pelabur-pelabur di Jerman. Datuk Seri Anwar juga berkata Malaysia menerima sokongan dan pengiktirafan mengagumkan daripada para pemimpin industri dan perniagaan di Jerman. Ini dengan pelaburan berpotensi bernilai 45.4 bilion ringgit. Sokongan dan pengiktirafan itu turut diterima daripada kalangan pemimpin politik. Mengenai isu berkaitan hak kanak-kanak yang lahir di luar Malaysia sedang ditangani kerajaan, Perdana Menteri beri jaminan isu tersebut sedang ditangani kerajaan. Kabinet telah bersetuju untuk membawa usul mengenai pindaan terhadap perkara 14-1-B Perlembagaan Persekutuan berkaitan hak-hak kewarganegaraan bagi kanak-kanak yang lahir di luar negara ke Parlimen bulan ini. Sebarang jemputan untuk sertai program aktiviti di sekolah melibatkan orang kenamaan mesti patuh garis panduan ditetapkan Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata tiada halangan untuk mana-mana individu menghadiri program di sekolah. Namun, perlu mematuhi garis panduan selain mendapatkan pengesahan dan kebenaran daripada KPM. Bilangan kemasukan murid ke sekolah terus meningkat tahun ini menurut Menteri Pendidikan. Enrolment bagi sekolah rendah mencapai tahap 99%, manakala sekolah menengah kira-kira 95%. Fokus KPM seterusnya membuat perluasan di peringkat prasekolah membabitkan semua sekolah kerajaan. Kerajaan nafi laporan Human Rights Watch yang mendakwa Depo Tahanan Imigresen Negara sesak sehingga menindas tahanan. Ketika ini hanya 13,635 parti ditempatkan di 20 depo tahanan imigresen seluruh negara berbanding kapasiti sebenar 20,650 tahanan. Hak bersuara wartawan dalam membuat laporan tidak akan disekat. Menteri Komunikasi beri jaminan kebebasan media sentiasa disokong dan terus dimakmurkan. Undang-undang sedia ada termasuk Kod Etika Wartawan Malaysia bertujuan pastikan ketenteraman awam tidak terancam. Operasi Ramadan 2024 akan dilaksana serentak di seluruh negara di semua premis makanan termasuk Bazar Ramadan. Ia bagi memastikan keselamatan makanan yang dijual sentiasa terjamin. Kementerian Kesihatan memaklumkan operasi itu melibatkan pemeriksaan premis serta persampelan makanan. 4.32 juta daripada 30.08 juta rakyat Malaysia telah mengemaskini data di sistem bakalan data utama Padu setakat Isnin lalu. Berdasarkan status dimuat naik di laman Facebook Padu, Selangor merekodkan 0.65 juta individu telah mengemaskini data, manakala Sarawak 0.57 juta, Johor 0.41 juta, Perak 0.39 juta, Sabah 0.36 juta dan Kedah 0.29 juta. 15 buah rumah di Kampung India Settlement Kampung Pandan Kuala Lumpur terbakar malam tadi. Pusat Gerakan Operasi Kuala Lumpur dalam satu nyataan menyebut 48 anggota bersama jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Pudu, Hang Tuah Keramat, Sentul, Bandar Tun Razak dan Ceras dikerah ke lokasi sebaik menerima panggilan kira-kira pukul 9.45 malam. Tiada kematian direkodkan dan punca kebakaran sedang disiasat. Peniaga terutama di Bazar Ramadan diingatkan meletak tanda harga dengan jelas dan tidak mengambil kesempatan menaikkan harga barangan sewenang-wenangnya. KPDN akan mempergiatkan pemantauan dan penguatkuasaan di Bazar Ramadan setiap hari bagi memastikan semua peniaga mematuhi peraturan yang ditetapkan. Selain menjamin keberadaan bekalan barangan keperluan, menurut pengarah KPDN Pulau Pinang, Asjagan, pihaknya giat memantau 80 Bazar Ramadan yang beroperasi di seluruh negeri itu. Tindakan tegas akan diambil di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 sekiranya pemeriksaan dapati berlaku ketidakpatuhan oleh peniaga terbabit.
100,000 bungkusan kopi percampuran disyaki menggunakan cap dagangan berdaftar palsu disita dalam serbuan di sebuah kilang pemprosesan minuman dan stor penyimpanan di kawasan perusahaan Mergong 2 Alustar. Turut disita satu gulung plastik pembungkusan menggunakan cap dagangan berkenaan dengan nilai keseluruhan berjumlah lebih RM95,000. Pengarah KPDN Kedah Muhammad Nizam Jamaluddin berkata serbuan dilakukan bersama wakil pemilik cap dagangan itu. Kes disiasat bawah Akta Cap Dagangan 2019. Tiada maklumat mengenai penglibatan warga negara Malaysia dalam pengedaran dadah antarabangsa. Perkara itu ditegaskan Pengarah Jabatan Setan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Kau Kok Chin. Risikan mendapati tiada sebarang maklumat tentang penglibatan penerbit filem dari India dengan mana-mana individu warga negara ini dalam aktiviti pengedaran dadah di Malaysia. Sebelum ini, beberapa portal berita dalam talian melaporkan aktiviti pengedaran dadah didalangi penerbit filem terbabit diketuai seorang warga Malaysia yang turut terlibat dalam industri perfilman. Di Kelantan, 4 penjawat awam serta seorang pelajar sekolah antara 978 individu yang ditahan atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Akta Racun 1952. Tangkapan dibuat menerusi operasi tapis bersepadu dan operasi tapis khas yang dilaksanakan di seluruh negeri itu sejak 1 Mac lalu. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, hasil penahanan itu pihaknya juga merampas pelbagai jenis dadah termasuk pil yaba membabitkan nilai keseluruhan lebih RM378,000. 19 parti ditahan dalam op sapu di sekitar Kota Baru dan Machang. Pengarah Imigresen Kelantan Muhammad Faisal Syamsuddin berkata mereka yang ditahan terdiri daripada 15 lelaki dan 4 wanita termasuk seorang kanak-kanak lelaki dan 4 kanak-kanak perempuan berusia 7 hingga 55 tahun. Kesemua warga asing dari Myanmar, Bangladesh, Kemboja, Mesir, Pakistan dan Syria itu dihantar ke Depo Imigresen Tanah Merah untuk tindakan lanjut. Mereka dipercayai melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6/1/C Akta Imigresen 1959-63, Seksyen 15/1/C Akta Imigresen 1959-63 dan Peraturan 39B Peraturan Imigresen 1963. 350 pendatang asing tanpa izin parti telah berdaftar di bawah program repatriasi migran. Bolehkan mereka pulang ke negara asal secara sukarela. Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia GIM Perak, Mio Hasbullah Mio Abdul Malik berkata mereka yang berdaftar terdiri daripada warga Indonesia, Bangladesh, India, Pakistan, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Vietnam dan Singapura. Kesemua mereka dikenakan tindakan di bawah Seksyen 6/1/C Akta Imigresen 1959-63 kerana tidak memiliki pasah untuk berada di Malaysia selain Seksyen 15/1/C kerana tinggal lebih masa. 2 pemandu lori maut apabila kenderaan dipandu mereka bertembung di kilometer 67 Jalan Kuantan Kuala Lumpur dekat Luit Maran. Ketua Polis Daerah Maran DSP Muhammad Zabir berkata Isman Nizam Zulkarnain Azmi 22 tahun dari Kampung Pramu dan Nik Muhammad Zainuddin Mbaki 38 tahun dari Fairclough Sri Makmur meninggal dunia di tempat kejadian. Hal berlaku apabila lori jenis Isuzu dipandu Isman Nizam yang dalam perjalanan dari arah Kuantan ke Kuala Lumpur hilang kawalan. Mayat kedua-dua mangsa dibawa ke Hospital Jengka untuk bedah siasat. Lelaki warga Singapura yang hilang sejak Sabtu ditemukan maut selepas kereta dipandunya terjudam ke dalam cerun setinggi 45 meter di kawasan Bukit Jalan Paya Terubung ke Relau. Mangsa berusia 29 tahun itu ditemukan di luar kenderaannya, kemungkinan tercampak atau keluar sendiri dari kenderaan. Penolong penguasa bomba dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang, Muzammil Muhammad Saleh berkata mangsa ditemui dalam keadaan luka di keseluruhan badan. Mayatnya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Warga Mas dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Seri Manjung atas 2 pertuduhan membunuh abang dan kakak iparnya minggu lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Kesalahan dilakukan di ladang kelapa sawit Pantai Remis pada 5 Mac lalu. Mahkamah menetapkan 29 Mei tarikh sebutan semula kes.
Tiga penjenayah warga asing dikenali sebagai geng sentro maut selepas berbalas tembakan dengan polis. Kejadian berlaku di kilometer 17 Jalan Pekan Kuantan Bypass, berhampiran Ubay. Kumpulan itu dipercayai aktif melakukan samun dan pecah masuk kedai emas melibatkan kerugian lebih 4 juta ringgit. Geng sentro dianggotai seorang warga Bangladesh dan 2 Vietnam. Berkuat kuasa 1 Jun depan, caj perkhidmatan penumpang PSC antara RM7 hingga RM73 dikenakan kepada penumpang yang berlepas dan transfer dari Malaysia. Kadar pindaan baru itu berkuat kuasa bagi tempoh kawal selia pertama RP1 hingga 31 Disember 2026. PSC pelepasan domestik bagaimanapun kekal pada RM11 di semua lapangan terbang kecuali lapangan terbang antarabangsa Senai JHB. Mengumumkan perkara itu, Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAVCOM menjelaskan tiket yang dikeluarkan sebelum 1 Jun 2024 tidak akan tertakluk kepada kadar baru itu. Syarikat Malaysia dan Kemboja mengukuhkan hubungan dengan meninjau peluang pertumbuhan dan pembangunan bersama dalam ekosistem digital dalam Forum Kerajaan Digital DGF 2024 di Kemboja. Menurut Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC), syarikat dari kedua-kedua negara meletakkan asas untuk kerjasama dengan bertukar-tukar dokumen perniagaan dalam bidang seperti teknologi hartanah, libat urus pelanggan dan keselamatan cyber. Majlis pertukaran dokumen itu disaksikan Menteri Digital Gobind Singh Dio dan Duta Besar Malaysia ke Kemboja, Datuk Eldin Husaini Muhammad Hashim. MITI akan memanfaatkan dapatan daripada Kaji Selidik Impak Ekonomi EIS 2022-2023 Dewan Perniagaan Amerika Malaysia AmCham untuk memperhalusi dasar perdagangan dan pelaburan bagi mengukuhkan lagi kedudukan Malaysia sebagai destinasi pilihan pelaburan. Menteri berkenaan Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz berkata dapatan daripada kaji selidik itu mencerminkan keyakinan terhadap dasar kerajaan madani dan usaha sungguh-sungguhnya untuk memudahkan urusan pelaburan sejak Disember 2022. Indeks pengeluaran perindustrian IPP Malaysia pulih kepada 4.3% pada Januari 2024. Ini selepas merekodkan sedikit penurunan 0.03% pada Disember 2023. Pertumbuhan tertinggi dicatatkan sejak Mei 2023. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata peningkatan itu diterajui oleh lonjakan 3.7% dalam sektor pembuatan berbanding negatif 1.4% pada bulan sebelumnya, yang dipacu oleh prestasi kukuh industri berorientasikan domestik yang meningkat kepada 8.0%. Sektor pelombongan pula mengekalkan aliran naik dengan mencatatkan 5.0%. Setiausaha PBB menggesa gejatan senjata dalam perang Israel-Palestin di Semenanjung Gaza dan konflik di Sudan ketika bulan suci Ramadan bermula. Serangan Israel ke atas Rafah boleh menyebabkan penduduk Gaza diancam kebuluran yang lebih serius. Setiausaha PBB turut merayu kedua-dua pihak menghapuskan semua halangan untuk memberi laluan penghantaran bantuan. Jordan menolak langkah Israel untuk menghadkan akses ke Masjid Al-Aqsa pada bulan Ramadan. Menteri Luar Jordan berkata sekatan demikian dianggap serangan terhadap kebebasan beribadat. Israel turut digesa membuka pintu sepenuhnya untuk memasukkan bantuan kemanusiaan berikutan situasi Gaza ketika ini. Rakyat Palestin terus dibelenggu masalah kebuluran, penyakit dan kesejukan ketika memasuki bulan Ramadan selain berdepan ancaman serangan bom rejim Israel. Kementerian Kesihatan di Gaza berkata 25 orang meninggal dunia akibat kekurangan zat makanan dan dehidrasi dengan kebanyakannya adalah kanak-kanak. PBB juga melaporkan kesukaran tertentu untuk mengakses utara Gaza bagi penghantaran makanan dan bantuan lain. Kerajaan Maghribi bersedia memulakan penghantaran makanan dan bantuan kemanusiaan menerusi udara ke Gaza yang dilakukan menggunakan 6 pesawat pengangkut Hercules Tentera Udara Raja Maghribi. Operasi Maghribi itu dijalankan bawah arahan Raja Mohammed ke-6.
Tentera Houthi berdakwa telah menembak kapal Amerika Syarikat Pinocchio di Laut Merah Yaman. Kumpulan itu akan meningkatkan operasi tentera pada bulan Ramadan sebagai sokongan terhadap rakyat Palestin. Serangan itu mengakibatkan gangguan terhadap laluan kapal dunia hingga terpaksa mengubah laluan lebih jauh. Saudara, sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat berpuasa.